Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Aidan. Okey, Waalaikumsalam. okey dah jawab salam semua, boleh tutup mic. So cikgu nak sambung yang topik yang kita tak buat minggu lepas. Awak tengok buku teks awak, tajuk tambah dan tolak wang. Itu selepas kita baca tolak wang, dia ada satu lagi tajuk muka surat 7 buku teks jilid 2. Muka surat 7, awak buka muka surat 7. Tajuk dia tambah dan tolak wang. Okey, minggu lepas saya cakap siapa yang boleh buat, siapa yang tahu, dia buat dulu. Baca dulu dan buat latihan siapa yang tahu. Tapi hari ni cikgu nak buat juga ulang supaya siapa yang tak faham dia boleh tengoklah. Okey, untuk tambah dan tolak wang ni kita tengok, tajuk pun tambah dan tolak wang. Ia melibatkan dua operasi. Okey, tambah dan tolak wang ni maknanya dia melibatkan dua operasi. Operasi ni apa dia? Operasi ni ada 4. Operasi ni kebiasaannya ada 4, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. So 4 operasi ni yang kita tahu, yang biasa kita jumpa dalam matematik. So untuk yang ni ialah tambah dan tolak, ada 2. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Okey. Contohnya dalam soalan muka surat 7 nombor 1, kita tengok dia ada bagi contoh buku akaun Asif. Dalam tu ada wang masuk dan wang keluar. Okey, ini biasa kalau kita pergi bank simpan duit, kita kalau istilah matematik kita panggil kredit dan debit. Debit ni wang masuk, kredit ni wang keluar. Kalau buku kita ni wang masuk, debit lah. Kalau wang keluar, kredit. So ada wang masuk, mana jumlah duit kita akan bertambah. Bila wang keluar, maksudnya duit kita akan berkurang. Contohnya kita pergi, awak dapat gaji, pergi bank, bawa keluar, tekan masukkan kad ATM, bawa keluar. So duit dalam bank tu makin lama makin berkurang. Okey, di sini kita tengok Asif dia ada baki akhir sekali, dia ada RM1,020. Baki akhir sekali. Okey. Kira baki wang Asif pada 17 Ogos. Okey, kita tengok dia tarikh. Tolong tutup mic. Di sini ya, yang main peranan ialah kalau awak faham 3 benda ni, tarikh. Okey, macam mana nak baca contoh dalam buku teks awak ni? Okey, bulan 5, bulan 6, bulan 8. Maksudnya pergerakan duit di dalam buku akaun itu yang bermula pada bulan ke bulan. Maksudnya bulan 5, bulan 6 dan akhir sekali bulan 8. Okey, pada bulan 5 baki akaun Asif ada banyak ni. Okey, baki dia RM1,020 yang dalam buku akaun lah. Tetapi pada bulan 6, bulan 6, pada tarikh awal bulan 6, 2 hari bulan 6, wang masuk, Asif masukkan duit sebanyak RM280. Okey, persoalannya di sini, tambah atau tolak? Tambah atau tolak? Wang masuk. Tambah. Maksudnya Asif dia akan masuk sini sebanyak, warna merah tak nampak cuba tu. RM280, betul. Bila tambah, cikgu tulis dulu sini, tambah dia akan jadi RM1,300. Okey, ini RM lah. Okey, itu pada akhir bulan Jun. Kita mengambil kira yang bulan Jun. Dan pada bulan Ogos, okey, bulan Julai dia tak buat apa, tak masuk duit pun, dia tak keluar duit. Tiba pada bulan Julai dia nak pakai, pada bulan Ogos dia nak pakai duit. Dia nak pakai duit sebanyak RM400. Sebanyak RM400. Maka apa yang kita buat, asal dia mana ditolak, baik ambil duit RM400 ni daripada RM1,300. Dia bukan ambil duit daripada RM1,020, dia ambil daripada RM1,300. So kita akan tolak 400 daripada 1,300 tadi. Tolak. Tolak. Sifar 304 9. So baki akhir. Itu soalannya. Soalannya kira baki wang akhir wang Asif pada 17 Ogos. Mana selepas 17 Ogos, selepas dia keluar duit, berapa baki yang tinggal? So baki terakhir yang tinggal ialah RM900. Ini sama dengan buku teks awak. Itu yang nak diterangkan dalam buku teks awak. Pemahaman ialah yang macam mana awak nak faham tentang baca
akaun tu ikut tarikh dan bulan. Okey, ini contoh dalam buku teks awak. Yang pertama, siapa yang tak faham apa macam mana ditolak, macam mana ditambah. Kita tambah ialah ditambah dulu mengikut bulan. Kemudian dia tengok dia keluar tu bulan berapa. Ini simple. Kalau dia buat bulan Januari, Februari, Mac, April dia masuk tiba-tiba bulan Ogos, September dia keluar. Tu bulan Oktober dia masuk balik. Bila 1 tahun punya akaun, awak kena kira lagi panjang dia punya pengiraan tambah dan tolak dia. Itu melibatkan wang. Bila wang ni mesti melibatkan duit je, akaun bank lah. Kebiasaan orang tahu akaun bank. Kita mungkin tak nampak lah, kita minta mak duit mak kita bagi je. Tapi mak ayah awak dia pergi ke bank, dia tekan dekat mesin ATM tu, semua tu ada proses tambah dan tolak wang. Okey, jom kita pergi ke seterusnya, muka surat 7 juga, nombor 2 di bawah tu. Okey, kali ni jual beli barang pula. Contohnya kita nak beli apa ni, calculator, beli apa ni, iPad ni. Okey, model A, model B. Hitung model C berdasarkan jadual di atas. Dia bagi kali ni dia bagi ayat lebih murah, lebih mahal. A. Okey, yang ini adalah pemahaman kita kepada soalan. Ramai yang tak boleh buat soalan sini. Sebab dia tahu yang ni macam mana nak tahu yang ni lebih mahal, macam mana tahu yang ni lebih murah. Okey, tengok. Dia pasti akan bagi satu model tu sebagai penanda aras. Satu model tu sebagai satu harga tu sebagai harga tetap. Contohnya di sini dia bagi harga A sebagai harga tetap. A tu harga tetap ialah RM3,460.80. Okey, RM3,460.80. So dia bagi model B. Model B RM680.90 lebih murah daripada A. So macam mana kita nak cari model A? Harga model B. Tambah ke tolak? So macam mana kita dapat harga A, B dan C ni? Dari segi A ni harga yang tetap. B dia cakap lebih murah daripada A. C lebih mahal daripada B. So A, B dan C ni kita kena tahu harga dia. Tahu harga A, kita boleh tahu harga B. Dah tahu dah harga B, baru kita boleh tahu harga C. Kita takkan dapat harga C kalau kita tak tahu harga B. Ini contoh, ini persoalan. Awak takkan boleh tahu harga C kalau awak tak tahu harga B. Boleh tak terus dapat harga C? Tak boleh. Sebab dia cakap C ni lebih mahal daripada harga B. So dia ada unknown lah. So di sini ada dua unknown, B dan C. Dua nombor yang kita kena cari, B dan C. Dapat B, dapat C. Dapat C tak boleh kalau tak tahu B. Macam tu maksud dia. Okey, A tahu harga dia. Ruang ni sempit kan ni. Cikgu nak tulis kat mana ni ruang ni. Cikgu nak kecilkan gambar rajah ni, Ustaz. Okey, kita keluar habis. Supaya cikgu boleh tulis ni. Okey. Okey, A kita tahu harga dia tadi berapa? RM3,460.80. Okey, B harga dia berapa? Lebih murah sebanyak berapa? RM680.90. Lebih murah, maksudnya lebih murah, dia kurang harga dia, lebih kurang daripada. So kita tolak. Tolak tu kita akan dapat harga B. Tolak lah. Bila awak tolak kan, bila awak tolak berapa? 9 14 8. Betul tak? Ini 7. Ini 3. 2779 betul harga B. Cikgu tak tengok contoh buku teks pun sama. Okey. Okey, 2779 harga B kita dah tahu dah. Okey, tahu A, tahu B, kita tahu harga C. Harga C pula dia lebih mahal. Lebih mahal daripada B sebanyak berapa? RM1,027.60. So bila lebih mahal daripada harga B, yang ni, yang B yang ni, yang B ini B, so kita boleh dapat harga C. Kita tambah. Sebab apa tambah? Sebab dia lebih mahal daripada harga B.
Bila kita tambah, dapat lebih atas 17 083. So harga C dapatlah RM3,807.50. Okay, ini kalau ditanya harga. Tapi kalau soalan tambah, berapakah harga ketiga-tiga model tu? Kita kena tambah lah semua. A tambah B tambah C. Ataupun ditanya soalan ni boleh ditanya macam-macam. Apakah perbezaan harga A dan harga C? Pun boleh juga. Selepas kita dapat ketiga-tiga harga bahan model tu, kita boleh gunakan mana-mana operasi untuk tambah atau tolak. Yang penting awak tahu macam mana nak tambah dengan menggunakan ayat ini. Dia ayat ni sebenarnya nak tahu. Ayat lebih murah ataupun lebih mahal. Lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih murah maksudnya harga dia lebih kurang daripada harga yang nak dibandingkan. Kalau lebih mahal maksudnya harga dia akan kena tambah berbanding dengan harga yang dibandingkan. Maksudnya model A atau model B lah. Ini contoh yang kedua. Kita pergi contoh yang ketiga. Yang ni unknown. Samalah. Bila unknown ni kan, kita letak yang ni kita panggil apa lah? Unknown ni kan. Okay, unknown ni so kita kena carut. Kita tak tahu jawapan dia, tapi dia bagi jawapan akhir lah. So kita macam itu je cakap lah. Yang ini kan, kita boleh bawa ke sini ataupun kita boleh tolakkan. Okay, dalam kutip awak ni dia tolak. Okay, yang ini dapatkan berapa jumlah. Yang ni tolak ni dulu. Dapat RM7,621.30. Sama dengan kalau kita tulis dalam bentuk ayat matematik. Sebab kutip awak ni dia tak tulis. Bila dia tolak ni, akhir sekali dia akan dapat RM7,600.21. Tolak dengan anu. Tolak dengan anu sama. Alamak, tak muat lah. Cuba tulis kat mana ni. Cuba tulis kecil sikit kot. Belum boleh nampak. Okay, kecil sikit. Tadi dapat RM7,621.30. Okay. Tolak dengan anu tadi, kita akan dapat jawapan dia berapa? 8895. 8895. Okay, di sini baru kita boleh tahu anu tu. Okay. Sebab jawapan yang RM7,621 ni adalah kita tolak yang mula-mula ni. Okay. Dah dapat yang ni, barulah kita cakap yang anu ni mesti lebih kecil daripada. Okay, anu ni dia nombor dia betul ni cik. Betul lah. Dia ingat tak? Sebab dia 3 nombor. Okay, tengok. Okay, yang ni kita tinggalkan sini, anu ni ataupun ni. Nombor yang lebih besar mesti tolak nombor yang lebih kecil. Nombor yang besar tadi macam contoh kutip awak lah, RM8,090. Tolak nombor yang lebih kecil, akan dapatlah jawapan anu ni. Okey, jawapan yang anu ni. Dan dalam kutip awak kita boleh semak jawapan. Bila kita boleh bundarkan. Dia untuk semak ni kita nak bundarkan supaya kita tengok jawapan kita betul atau salah. Dia ada kaedah hampir. Dia menghampiri rumah. Contohnya RM7,945 ni kita boleh bundar kepada RM7,900. RM324 kita boleh bundar kepada RM300. RM8,895 ni kita bundarkan paling hampir rumah ratus, RM8,900. Ni nak mudah tolak supaya takut ada yang sen ni kan. Bila kita buat ada yang ada sen ni kita boleh tersilap. So kalau kita nak check jawapan kita tu dalam julat yang betul atau tidak kan, kita bundarkan kepada ratus. So akhir sekali kita akan tengok jawapan dia akan menghampiri 1,300. So 1,300 tu dia dekat dengan jawapan akhir ni.
Okey, kita akan bila tengok soalan ni baru kita faham lah. Saya rasa sampai tu habis kot soalan tu. Okey, yang cuba ini. Okey, yang ini kerja rumah cikgu bagi minggu lepas. Siapa yang dah buat? Dah buat lah? Dah buat lah semua kerja rumah ni? Okey, kalau siapa yang dah buat, siapa nak cuba bagi jawapan nombor A? Siapa nak bagi jawapan yang A? Ni kerja rumah ni. Okey, siapa nak? Saya tu siapa? Hari ni Ainul. hari ni hujan hari ni. Hujan sejuk ya. Ainul lah, Ainul. Okey, Ainul. A, apa jawapan dia A? Ainul A. 5.75 sen. 5 titik. Sebut dalam bentuk ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia 5 5 apa? titik 5 5 ringgit. 5 ringgit. 5 ringgit 75 sen. Okey, ni Ringgit Malaysia. jawapan yang ni ya. A ya. Mari kita tengok. Okey, yang lain tengok betul tak betul. Yang lain ada sebarang bantahan tak dengan jawapan Ainul ni? Ada tak cakap tak betul lah saya ada jawapan lain, ada tak? Untuk A. Ada bantahan tak? Kalau ada bantahan cikgu nak cuba try. Okey. Dia RM RM909 tambah. Cikgu pelik macam mana dapat RM5 tu? RM RM751. Tengok Ainul. Silap dah jawapan tu. Silap pula. Silap lah. Tu cikgu tanya tak ada bantahan lah. Maksudnya bila tak ada bantahan ni, yang lain ni buat tak buat ni? Mesti yang lain tak buat lagi. Kalau awak buat, awak mesti tahu jawapannya. Jawapan yang betul RM Ada pembetulan. Okey. Apa dia RM apa? 1,660 ringgit Malaysia. RM60 Malaysia. Ni, jawapan akhir. Betul. Okey, jom kita tengok betul tak betul. Okey, yang sifar 10 satu atas. 10 1 tambah 5 6. 9 tambah 7 16. Okey. Masalah sekarang ni, Ainul kena tengok lagi, dia ada tolak 75 sen. Tolak 75 sen tu tak dikira lagi tu. So kita kena tolak, macam mana tulis 75 sen? Ingat, 75 sen adalah sifar perpuluhan 75. Kita kena tolak lagi satu. Okey, ni kita boleh padam. Sorry. Besar sangat. Kecil sikit pemadam ni. Okey. Okey. So, hilang tengah ni, hilang. 75. Okey, Ainul tak tolak lagi ni, 75 sen. 10 tolak 5 5, ni tinggal 9. 9 tolak 7 2. Ni pun potong tinggal 9. 9, ni tinggal 5. So, jawapan akhir adalah RM1,659.25 sebab tadi jawapan yang Ainul bagi tadi hanya sampai kat sini je. Sampai kat sini je. Dia tak sampai pun lagi kat bawah yang ni. Faham tak? Sebab tak kira yang ni 75 sen. 75 sen tu tak dikira. Okey. Faham? Okey, sekarang cuba buat. Nak salin kan jawapan ni? Dah salin dah? Siapa yang buat, awak, kalau dah buat, awak write. Kalau salah, awak buat betulan. Baca cikgu nak padam ni. Cikgu nak buat yang B pula. Okey, Okey, kalau tu kita pergi B lah. Okey, siapa nak buat B? Siapa nak buat B? Untuk B adalah B. Siapa nak buat B? Hari ni tak ada siapa. Tadi hari ni cikgu tak boleh bagi markah sebab salah ha. Hari ni tak ada. Yang minggu lepas punya padam ni. Minggu lepas dapatkan 3 zamrud. Okey. Siapa nak jawab B? Tak ada respon. Hari ni tak ada semangat semua ni.
Tak semangat, kita habis kelas awal Saya Ainul. Ainul lagi. Ada orang lain sebelum Ainul tak? Kita tengok. Kita bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak ada orang ni. Okey, Ainul. Apa jawapan B? Cikgu padam ni Padam. Okey, B. Ainul apa dia, Ainul? Cikgu, Ainul bagi jawapan akhir. Ha? Bagi jawapan akhir. Jawapan akhir. Ha, 200 RM 2,310 2,300. Berapa? 60 sen. Semula 2,310 10 ringgit. Dapat 10 ringgit. ringgit. Berapa sen? 60 sen. Okey, 60 sen. Okey. Okey, yang lain dah buat belum? Okey, terima kasih Anul. Kita cek jawapan Yang lain. Sebab saya tak mau saya bagi kerja. Saya tak tahu awak buat tak buat. Tak berguna saya mengajar. Tak guna saya bagi kerja. Tapi saya tak tahu condition awak buat tak buat. Kalau kat sekolah saya boleh tengok buku. Kita boleh piap siapa yang tak buat kerja. Ni duduk rumah ni saya tak tahu awak buat tak buat. Saya. Kalau nak tahu awak buat tak buat, jawapan tu, berapa orang yang dapat jawapan yang sama? Berapa orang yang dapat jawapan yang tak sama? Dan berapa ramai yang senyap tengok je, tak ada respon. Saya tak mahu, kelas saya tak mahu saya mengajar robot saya tak mahu mengajar dinding kayu. Saya nak orang tu respon. Pada ketika saya minta respon, awak kena respon. Pada ketika saya suruh tutup mic, awak tutup mic. Okey, ini jawapan yang diberi oleh Ainul. Saya cek. Ada siapa-siapa yang bantah ataupun tak setuju dengan jawapan ni, ataupun dia rasa jawapan dia dapat jawapan lain? Cikgu. Ya, siapa tu? Tu kena tulis dalam buku ke? Dah tulis dalam, carilah kertas ke, cari daun kayu ke, cari apa-apa kain ke. Kita nak tulis kat mana? Hari ni saya banyak hilang sabar hari ni. Saya cakap sepanjang kelas saya, kalau matematik, apa yang awak kena pegang? Awak kena pegang pensel, awak kena ada buku, ataupun awak kena ada kertas. Matematik awak kena tulis. Matematik awak tak boleh menghafal. Awak tak boleh tengok saja. Kalau awak rasa boleh pandai dengan hanya tengok, menghafal, silakan. Matematik awak kena tulis. Nak tulis kat mana? Kat buku lah. Okey, teruskan. Ini saya kena, sebab sekolah nak dekat-dekat buka ni, cikgu kena berlatih jadi garang balik. Dah lama sangat duduk kat rumah, tak garang, awak jadi malas. Okey, tengok balik. RM2,310.60 yang jawapan yang diberikan oleh Ainul. Kalau kita selesaikan, kita ambil. Sebab operasi yang terlibat ada tambah dan tolak. Okey, ingat, dalam tambah dan tolak ni kita boleh teruskan, selesaikan satu persatu tanpa mengikut turutan. Berbanding kalau operasi itu ada bahagi darab ataupun bercampur aduk, ada kurungan dan sebagainya. Yang itu kita panggil nombor yang bercampur lah. Okey, RM RM2,048.50. Tolak dengan RM RM563.90. Okey, tengok di sini ialah dia ada sen, sifar, tolak 15 pinjam dari sebelah 7, 15 tolak 9, 6, 7 tolak 3, 4, 14 tak boleh pinjam sebelah, tolak 6, 8, tinggal 9, tinggal 1, 9 tolak 5, 4, RM1,484. Okey, ini belum lagi jawapan akhir. Sebab apa? Dia ada satu lagi operasi, iaitu awak kena tambah dengan RM827.60. So, awak tambah sifar 12 1 di atas, 5 tambah 7 berapa? 12 1 di atas, 10 tambah 1 1, 11 1 di atas, 8 tambah 4 12 tambah 1 13, 1 di atas, 2 3 1 2. So kita ada dua jawapan. Satu jawapan yang saya dapat ni, satu jawapan lagi yang Ainul beri. Okey, Ainul tengok. Sebab apa tak sama? Ainul tengok pengiraan yang Ainul buat. Tak mana Ainul silap?
Ataupun saya silap. Kena tengok juga. Kalau cikgu buat tak semua cikgu betul. Yang lain tengoklah sebab saya ajar ni bukan saya yang nak pandai, yang nak pandai awak. Kalau saya nak pandai saya buat ni, baik saya buat kalkulus, baik saya buat algebra, baik saya buat pengkamiran. Ha? Okey, Ainul. Mana Ainul ni? Ainul? Oh, Ainul. Ya. Ainul tengok tak mana yang Ainul silap? Yang tengok yang Ainul kira tu, yang tolak tu betul tak? Tolak jawapan tu. Sama tak dengan jawapan cikgu? Tolak. Dapat Ainul? Tak sama. Tak sama. Okey, maknanya Ish. cepat. Sama. Sama 1484 ringgit tak mesin. Betul? Sama. Betul. Okey, Ainul tambah tak dengan 827 ringgit tu? Tambah. Saya Ainul sana. Allah, cikgu cakap cikgu yang silap. Okey, terima kasih Ainul. Cikgu yang salah. Itu cakap saja cikgu test. Sekarang tak mana salah. Okey, tang sini salah. Saya dapat jawapan. Okey, saya tahulah. Tak mana cikgu salah ni? Cikgu salah tang sini. Bawa cikgu buat pen merah. Di sini. Nampak tak? Dapat 2000. Saya tahu. Memang saya buat salah. Barulah saya dengar orang mengira. Bagus. Barulah saya dengar ramai. Okey, apa kita saja test. Bila saya buat gini, jawapan yang Ainul bagi dengan jawapan saya ni, sebenarnya jawapan siapa yang betul? Saya nak test awak. Awak nak tiru saya yang walaupun saya buat salah ke, atau awak tiru jawapan yang Ainul bagi tadi? Dua-dua salah. Okay. Bagus. Siapa cakap doa? Kayaknya nampak. Okey, dua-dua salah. Siapa yang jawab dua-dua salah ni? Beritahu nama. Azim. Okey, Azim. Tahu nama betul ni? Bagus. Ni saya dengar ni. Dua-dua salah ni saya dengar ni. 2311.6. 2311.6. Okey, good Azim. Okey, sebab apa? Awak ni, bila awak buat matematik, bila awak kena saya buat macam ni supaya awak tidak terus berpuas hati dengan jawapan yang awak dapat. Kadang-kadang kita kena tengok, betul ke jawapan yang aku buat ni? Betul ke jalan pengiraan kita? Kadang-kadang kita kira nampak macam betul lah, tapi jawapan salah. Kita nak cari balik mana kita salah. Contohnya kita dapat satu jawapan yang Hazim bagi. Okey, cikgu nak tunjuk dulu. Andai kata jawapan cikgu betul ke balik jawapan cikgu tadi yang cikgu saja buat salah tadi, iaitu di sini salah dia. Siapa perasan? Cikgu dah bulatkan 6 ni. Cikgu dah bulatkan 6 ni, sebenarnya dia bukan 6. Awak pun tiru diam. Yang sebenarnya adalah RM827 sahaja. Kan? Lepas tu baru kita tambah. Okey, di sini cikgu padam yang ni. Kita buat sifar 6 11 satu atas, 11 satu atas, 13 satu atas, 2000. Okey, good Azim. Sama tak jawapan yang Azim bagi? Sama tak? Ainul? Oh, Ainul. Dapat Ainul? Tadi Ainul ingat? So kesilapan tadi hanya berlaku di sini. Sama lah bila awak mengira nanti awak jumpa nombor yang banyak, terutamanya ada titik perpuluhan, ada sin, kita akan kerap buat silap. Kita akan silap selalunya. Double check. Maksudnya awak check sekali lagi. Okey, di sini jawapan akhir yang sebenarnya. Okey, Azim ni kelas mana Azim? 3 nilam ya? Azim? 3N. N tu nilam ke? N apa? N Mutiara. Azim 3 mutiara. Okey, satu markah cikgu bagi kepada Azim. Bagus, thank you. Okey. Dapat Cikgu padam boleh padam? Boleh padam ni? Cikgu padam So, ingat hanya kesilapan yang kecil kita tersilap. Sebab apa cikgu sebut sifar dengan 6 tu? Sebab ramai awak tulisan saya nak fokus kali ni. Ramai pada kita bila kita tulis sifar kan macam ni kan. Ada juga orang tulis sifar dia tulis macam ni. Ada orang tulis sifar tak habis. Ada yang tulis sifar macam ni. Bergantung pada bila awak tulis, bila awak
tersilap macam itu, awak jadi nombor sifar jadi sepatutnya sifar jadi 6. Faham? Sebab tu matematik ni tulis nombor bulat tu bagi cantik. Itu yang saya, sebab ramai yang sama dengan 1 dengan 7. Ada yang tulis 1 macam ni. Ada yang tulis 1 macam ni. Ada yang tulis 1 macam ni. Nampak tak? Ada bila ada setengah-setengah tulis 1 macam ni. Ada tulis 1 macam ni. Bila awak tulis banyak-banyak ni, bila awak buat pengiraan di atas kertas, 1 ni boleh tertukar dengan 7. Ataupun 7 boleh tertukar dengan 1. Kalau awak tak tulis nombor tu cantik-cantik, sebab itu diajar tulis nombor bulat-bulat, tulis nombor bagi cantik. Okey. Ini sebenarnya tak ada dalam syllabus, tapi ini adalah orang cakap kesilapan yang sering dibuat setiap kali kita membuat latihan yang matematik melibatkan banyak pengiraan. Kalau tu tak banyak pengiraan tak apa. Okey. Nombor C. Saya. C siapa? Okey, C saya siapa? Cikgu dengar. Siapa dia? Macam seberapa sikit. Okey, siapa? Cikgu dengar. Cikgu dengar yang Sofia. Siapa Sofia ni? Macam Okey, tutup mic. Apa? Ada ramai, ada 5 orang cikgu dengar suara. Okey, cikgu dengar yang mula-mula yang cakap nama dia ada. Okey, tutup mic tu. Okey, cikgu dengar yang mula-mula ni nama dia yang sebut Sofia siapa? Okey, siapa nama dia? Sofia apa? Sifar Safiuddin Abdul Rahman. 3M. 3N. Okey. Tak, yang lain tutup mic. Siapa tu? Hanya Sifar Sofia saja. Yang lain tutup mic. 40%. Tutup mic. Siapa tu? Tutup mic. Sabar. Dengar arahan. Cikgu tak ramai. Seorang je. Okey, Nur Sifar Sofia 3M. Okey. C apa jawapan terakhir? C. RM 2551. Sebut 40 sen. Sebut dalam bentuk ringgit. Saya tak mau 25 sebut dalam bentuk awak kena biasa sebut. Bila RM tu ringgit Malaysia berapa? 2000 2051 40 sen. 2051 40 sen. Macam ni betul? Betul tak Sofia? Tak. Tak pula. Ulang balik. Okey. RM RM. Sebut. Sebab tu awak kena 2000. awak apa yang awak sebut mesti sama dengan apa yang awak tulis. Faham? Okey, 2000 cikgu ikut nombor nilai tempat 1000 ratus 25 maksudnya 500 kena sebut 500 551. 51. 2551. Okey, 40 sen. Okey, awak tengok ni. Okey. Cikgu buat tunjuk satu lagi contoh Ini last Lepas tu kita pergi yang seterusnya. Kita tutup mic. Okey, di sini kita tengok nombor tolak. Dah habis. Cikgu nak selesaikan yang ni dulu. Jawapan yang Sofia bagi ni. Okey, dia ada tambah dan tolak. Tambah 85 sen. Tambah 85 sen. Dia RM7,160.35 sen. Dia tambah. Okey, walaupun ditulis dalam bentuk 85 sen, kita tulis dalam operasi kena tulis sifar perpuluhan 85. Sifar perpuluhan 85. Baru kita tambah. Kita tulislah RM. Sama juga nilai 85 sen sama dengan sifar perpuluhan 85. Kita sebut ni 85 sen jugalah. So tambahlah 10 satu atas sebelah 12. Titik satu atas RM1. Talin balik 617. Okey, dapat jawapan ini kita tolak dengan RM4,609.80. Nampak? Bila dia ada banyak ni seolah-olah awak ni kalau ikut tanpa titik perpuluhan, kalau awak abaikan titik perpuluhan ni, awak ni seolah tolak dah sampai ke rumah puluh ratus ribu ni. Kalau ikutkanlah, kalau kita abaikan nilai wang tu kan, awak tolak nombor yang sampai tempat dia ratus ribu sebenarnya, dan dia boleh pergi ke arah juta. Tapi sebabkan ada titik perpuluhan ni, kita anggap tak sampai lagi lah, kita hanya sampai rumah ribu sajalah. Cuma sebab dia untuk wang, operasi tolak sifar. Okey,
2 tolak 8 tak boleh. 20 sen mana boleh tolak 80 sen kan? Kita kena pinjam dari rumah RM1. So ambil RM1 sini jadi 120 sen. Tolak 80 sen jadi 40 sen. Apa tu? Okey, ni dah sebab dah ambil RM1 tinggal tak ada RM1 lah. Tapi sifar tak ada tolak 9, tinggal 1. Ni tinggal 5. 11 tak boleh tolak 6, jadi yang tu 5, ni tinggal 6. 6 tolak 4, 2. Okey, jawapan sama. 2, 5, 5, 1. Ada sesiapa yang dapat jawapan lain? Tu yang saya nak tahu tu. Ada sesiapa yang dapat jawapan selain daripada yang Syifah Sofia dapat tadi dengan jawapan cikgu? Ataupun Saya dapat jawapan sama. jawapan sama, okey, bagus. Ada jawapan yang lain? Sekarang cikgu dengar ada siapa yang dapat jawapan lain? Ataupun awak tak buat? Saya dapat jawapan sama. Jawapan sama, okey lagi? Setakat ni tiada bantahan. Saya dapat jawapan sama. Okey, kalau dapat jawapan yang sama tu bagus, awak right. Awak right. Okey, sekarang ni tadi Syifah kelas Saya mana? dapat jawapan yang Saya sama. dapat jawapan yang sama. Okey, bagus, dapat jawapan sama. Okey, bagus. Majoriti setakat ni semua cakap jawapan yang sama, maka bersetujulah dengan jawapan yang ini. Maka kita bagi markah lah kat siapa tadi? Kelas mana Syifah tadi? 5 apa? 3 apa? 3M. Mutiara. Mutiara juga? Hmm. Okey, Mutiara lagi. Okey, so cikgu dah tunjuk 3 contoh. 3 contoh cikgu tunjuk. So untuk D ni, siapa yang tak buat, awak buat. Okey, cuma yang untuk soalan 2 dan 3 ni, ingat tadi, bila kita guna perkataan tambahkan RM5,108.50 kepada ada ayat ni nampak ni. Beza RM3,168.90 dengan RM4,000. Okey, macam mana nak buat soalan nombor 2 ni? Siapa yang faham tentang ayat ni? Awak tengok nombor 2 ni punya ayat. Okey, cikgu bagi seorang baca. Siapa nak baca? Hari ni cikgu buat slow sikit sebab cikgu bagian chatting, cikgu tak tutup ke apa ni ya? Ramai duk angkat tangan ni. Okey. Siapa yang dah buat nombor 2 ni? Yang dah buat nombor 2? Siapa yang dah buat nombor 2? Dan dia faham dan dia dapat jawapan. Boleh bagi jawapan sekarang. Nombor 2. Gerak ni, cikgu risau tak gerak ni. Okey, nombor 2. Ada siapa yang dah buat? Dapat jawapan? Atau semua tak buat lagi? Hello? Dah buat belum nombor 2 ni? Azlin Azura dah buat belum? Belum. Belum lagi. Buat sekarang lah. Mana pensilnya? Maksud cikgu, siapa yang belum buat, pastikan tangan awak pegang pensel. Ada kertas atau buku di sebelah awak. Itu cara kita belajar. Kalau dalam kelas cikgu boleh tengok, awak buat tak buat. Tapi kat rumah ni, pakai tutup kamera ni, cikgu tak nampak. Siapa yang buka kamera, cikgu nak tengok. Dia pegang pensel dengan tangan, tu tak kat tangan dia. Matematik awak kena tulis. Kalau awak tak tulis, awak tak pandai. Awak tak dapat tahu awak betul atau salah. Pegang pensel, ada kertas, ada buku, tulis. Cikgu suruh kira buat sekarang tu. Saya tengah buat cikgu. Tengah buat, silakan. Cikgu tunggu masa. Cikgu bagi masa. Tak apa, cikgu tunggu. Tak apa. Cikgu lambat tak apa. Syarat awak buat. Tak guna cikgu ajar laju macam speedboat, macam jet, tapi awak tak buat pun. Biarlah orang kata apa pun. Yang nak buat. Siapa yang dia ada penyakit M tu, cikgu nasihat macam mana pun dia takkan buat. Tahu penyakit M apa dia? Kelas 3 nilai cikgu bisa sebut kan. Malas. Cakap macam mana sekalipun, dia ada penyakit M ni, nasihat macam mana pun susah. Okey. Cikgu bagi masa, boleh? Dapat jawapan? Berapa orang yang tak faham? Cikgu, saya dah dapat jawapan. Okey, bagus. Siapa nama yang dekat tu? Dapat jawapan tu? Nama dia siapa? Nur Saidadini. Nur Saidadini. Kelas mana? 3M, 3 Mutiara. 3 Mutiara juga. Okey, apa jawapannya? Cikgu nak tulis? 4,442 ringgit 42 5 sen. 5 sen. Betul tak yang cikgu tulis ni? Tengok.
Sama tak? Betul. Okey, sekarang ni jawapan yang kita pegang sekarang ni. Okey, kawan-kawan tengok tu. Kawan-kawan tengah buat tu, tengok adakah jawapan yang diorang dapat sama dengan jawapan yang Nurdini bagi ataupun tak sama. Itu yang cikgu nak tahu tu. Kalau awak buat, awak akan tengok. Kalau siapa yang tak buat, dia tengok tunggu je, dia tak tahu betul ke salah. Yang Nurdini pun jangan yakin dengan jawapan dia betul salah, dia tunggu. Yang lain 30 saat lagi cikgu bagi masa. 30 saat lagi. Kita tengok dua jawapan. Kalau seorang tu dapat jawapan sama dengan Nurdini, maka betul lah jawapan tu. Okey, ada seorang lagi yang nak menyokong jawapan ni. Ada sesiapa seorang lagi yang nak menyokong jawapan yang telah diberi? Cikgu jadi macam 420. siapa tu? Jangan cikgu, awak kena beritahu nama. Cikgu beritahu nama kelas. Nadalisha Kairina 3D. Okey, Nadia Karina 3D. Okey, apa jawapan dia? Betul sama ke ataupun lain? Sama. Sama. Betul? Betul. Okey, bagus. Okey, kalau sama cikgu tak boleh lah. Ada yang orang seterusnya yang ketiga? Tak ada? Saya Siapa saya tu? Nama? Muhammad Ali Daniel. Okey, Ali Daniel. Jawapan sama ke tak sama? Sama. Sama. Okey, good. Okey, sekarang ni macam mana cara awak nak buat? Caranya ialah awak kena tambahkan 5,000 ni dengan perbezaan nombor di antara RM4,508 dengan RM3,168.90. So, awak kena tolak dulu, kemudian bawa awak tambah. Awak tak boleh tambah terus ya. Okey. Dalam ramai-ramai ni, dekat 60 orang lebih ni, berapa orang yang tak faham? Sila buka mic. Yang tak faham soalan nombor 2 ni, sila buka mic. Cikgu nak tahu. Yang dah faham dapat jawapan tak apalah. Yang tak faham, dalam ramai-ramai ni 60 orang. Saya. Okey, saya okey. Cikgu dengan ramai-ramai. Saya satu. Cikgu. Ya. Ni kalau guna buku teks lah. Kau kena tulis. Saya tak nak jawab lah. Contoh adalah buku teks, soalan dalam buku teks. Cikgu dah beritahu dah minggu lepas. Sebarang soalan yang ada dalam buku teks, iaitu dalam buku aktiviti ni, awak kena tulis dalam buku latihan. Latihan awak apa? Buku kecil kan? Dan soalan dalam buku aktiviti, awak terus tulis di dalam buku aktiviti. Itu saja. Cikgu. Ya. Yang 5 sen tu salah 65 sen. Okey, tukar pula. Siapa tadi? Orang yang sama ni? Cikgu. 65 Nur saya Dini. nak tukar 65 sen lah. Okey, ya, siapa cikgu cakap nama? Okey, tadi dia betulkan jawapan dia bukan 5 sen tapi 65 sen. So kita cuba tengok. Saya buat saja yang 2 saja, yang 3 awak buat. So ada RM5,108.50 ni awak kena tambahkan dengan beza antara 3,000. Okey, bila disebut bezanya, awak kena tolak nombor yang lebih besar, tolak nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih besar, tolak nombor yang lebih kecil. Okey, beza dia. So, ambil yang lebih besar, RM4,508.70. Tengok cikgu, bila cikgu tulis 5 ni, dia jadi macam 6 lah, lebih kurang sama. Kadang-kadang dia tu yang boleh tersilap tu. 5. Okey, 5,000 tolak RM3,168.90. Okey, tak. Awak tolak ni dulu. Dapatkan jawapan ni, bawa tambah ke atas. 7 tak 9. 8. Tinggal 7. 9. Tinggal 9. 3. Ni tinggal 4. 3. 4 tolak 3. Betul. Betul ni. Dia punya garisan ni. Tengok. 5, 4, 1, 3. Habis. 339 kan? Betul. Okey, 339 ni awak akan bawa ke atas. Tambah. 1339. 1. Ada tu kita tinggal. 4 tak 3, 1. 1, 3. Oh, 3 2 kali ni. 1339 80 sen. 1339 tak ada. Kita tulis 3 2 kali. 1339 80 sen. Okey. So kita dah tolak yang bawah ni. Dah dapat jawapan 1390 sen, baru kita tambah dengan 5,000 tadi. Betul ya? Betul ya? Tak jawapan yang tak sama jawapan yang budak bagi. Dia akan lebih banyak lagi. Itulah 13. Satu atas baru kita tengok. Betul, jadi kita tengok macam mana dia orang boleh dapat jawapan kurang daripada 5,000. Sebab dia
Tambah 5,000 kat tambah pun 5,000 lebih dah. Itu dia. Siapa yang bagi jawapan ni? Awak yakin tak yakin dengan jawapan awak? Cikgu nak pergi check ni. Ha. 13. Tengok jawapan cikgu buat ni. 9, 8, 10, 18, satu atas, 4, 6. Okey, sekarang ni kita ada dua jawapan lah. Dini ni kan? Satu yang ni, satu lagi yang ni. Okey, yang atas ni padang silap ni. Okey, dalam ramai-ramai ni tadi pakat senyap lah. Hanya kita ada, dah kita tengok juga di sini. Jawapan yang diberi oleh Dini RM4,440 65 sen. Jawapan ni kalau kita tengok secara logik, kita baca soalan pun kita tahu salah. Kita tahu salah. Sebab apa? Bila tambah sesuatu benda yang ditambahkan dengan 5,000 wa imah 10 sen pun, walaupun RM1 pun, nilai dia akan jadi lebih besar daripada RM5,108. Mesti jadi RM1,200 ke, RM5,300 ke. Tapi kalau dia jadi RM4,000 ni, mana boleh kan? Jadi tak logik. Sebab itu, jawapan yang diberi oleh Nurdini tadi adalah salah. Jawapan akhir yang betul sepatutnya dia mesti lebih besar daripada RM5,000. Iaitu RM6,448.30. Okey. Yang lain tak bagi jawapan pun lagi. Adeline dapat jawapan apa? Adeline. Sama tak Adeline? Adeline Azura? Sama-sama. Sama dengan cikgu ke sama dengan yang warna hijau ke warna kuning? Warna hijau. Warna hijau? Biru lah. Warna biru ke warna kuning? Jawapan yang ni ke? Jawapan yang ni ke jawapan yang ni? A atau B? A atau B? B. B, okay good. Okay, yang lain? B. B, okay. So, kalau baru nak okey. Okey, tutup mic. Okey. So, mana yang jawab tadi apa? Dini tadi? Ada lagi Dini? Ada. Okey, nampak tak silap tak mana? Dapat tak silap tak mana? Dini mungkin tolak tolak 5,000, tolak 3,000 tu baru tambah 4,000. Ataupun saya tak tahu macam mana Dini buat. Sebab saya tak boleh tengok pengiraan macam mana. Kan? So, sila buat pembetulan Okey. Habis ni. So, awak selesaikan yang nombor 3 tu. Awak selesaikan nombor 3. Sebab di sini ada aktiviti buku. Okey, buka buku aktiviti muka surat 81 dan 81 saja, satu line Muka surat 81 buku aktiviti. 3.50 dah. Ya Allah. Ingat baru 3.5. Ni saya tak mau kalau saya ngajar sekarang ni. Jadi slow macam kita ngajar kelas nak kelas hujung ni. Okey, awak tengok dalam buku aktiviti. Okey, ni senang saja. Saya tunjuk satu contoh. Muka surat apa ni? Muka surat 81 buku aktiviti. Dah buka dah? Dah buka belum? Sudah. Okey, dah okey. Okey, saya tunjuk satu contoh tengah ni. Saya ambil yang contoh C. Saya ambil satu contoh C. Awak buat A dan B Dah. Okey, untuk yang ini awak dia senang dia betul-betul lazim awak tambah dulu dapat jawapan. Jawapan ni nanti awak akan tolak yang ini dapatlah jawapan akhir kat sini. Okey. So, yang ni besar sangat. Okey, kosong sifar tak 5 tak boleh. Pinjam 10 tak 5, 5. Ni tinggal 6, 6 tak 9 tak boleh. Kita pinjam juga daripada RM5. 16 tak 9, 7. Titik, sikit. 7 tak 6, 1. 11 RM10 tak boleh tolak RM90. Kita pinjam daripada RM500. Jadi RM110 tolak 9 jadi 21. Ni jadi tinggal 9. Ni tinggal 4. Okey, 9 tolak 4 5, 4 tolak 2 2. So dapat RM2,521.75 Okey, dalam kalau awak tak pasti awak tambah balik atas ni dapat jawapan atas. Kalau awak tak pastilah betul tak betul. Kemudian awak tolak bawah. 5 2 11 tolak 7 4 betul tinggal 1 sifar. Kod sifar.
Subhanallah. Tengah petang-petang ngantuk cikgu ni. Salah. Salah lah. Cikgu tengok cikgu petang-petang ni. Cikgu tak makan lagi. Tadi makan tak masuk. Tak habis. Sorry. Aduh, hari ni buat apa ni? Cuaca hujan ya. Maaf. Cikgu ulang balik. Padam balik. Nasib baik boleh senang padam ni. Ni tambahlah. Cikgu tolak apa. Korang pun senyap je. Tengok je. Okey, tambahlah 5, 16, satu atas. 15, satu atas. 10, 11, satu atas. 5, 7. Baru boleh tolak. Tadi cikgu tolak awal-awal. Tak tengok operasi ni baru tolak. 5, 1, 15, 1, 7, boleh jadi 8. Ni jadi sifar. Sifar tolak 1, 10, 9. Ni tinggal 4. 4 tak boleh tolak 5 jadi 9. Tinggal 6. 6 tolak 4, 2. Betul tak? Baru boleh tolak. Betul. So, awak buat A dan B sebagai latihan. Sama juga. Buat yang bunyi. Ada apa? Buka mic tu. Nak tanya soalan ke? Okey. Yang ini setakat ni ada apa masalah tak untuk soalan ni? Okey, boleh buat tak yang lain? Boleh buat tak untuk yang lain? Dah siap dah? Boleh. Siapa yang sini yang dah buat? Ada yang dah buat tak? Dah. Siapa dah tu? Dah buat. Okey, good. Dah buat dah. Okey, dah buat bagus. Dah. Sebab minggu lepas cikgu suruh buat lah. Okey. Cikgu ambil kiri 5 minit boleh? Sikit. 5 minit. Cikgu nak terangkan satu benda Ustaz. Cikgu nak masuk sikit je tentang darab wang. Okey, yang ni untuk persediaan minggu depan. Okey, darab ni. Okey, kalau awak tengok darab, sama juga kita cuma darab yang lain kan. Cuma bezanya darab ni ada nombor yang melibatkan ringgit sahaja, ada nombor yang boleh melibatkan sen. Bila melibatkan sen tu ia adalah melibatkan titik perpuluhan. Tu ya. Macam contoh nombor 1 ni, contoh dia tiada sen. Maka tiada titik perpuluhan, awak boleh darab terus. Sama je. Okey, cikgu tunjuk ni supaya siapa yang boleh buat, dia buat dulu. Supaya minggu depan bila kita terang, awak dah ada jawapan. Kan? Awak dah ada jawapan. Tapi cikgu tak boleh tinggalkan siapa yang tak boleh buat. Siapa yang dah ada jawapan, sekurang-kurangnya dia boleh bantu kawan-kawan yang tak ada jawapan. Okey, contoh yang nombor 2 ni pun sama juga. Awak darab macam biasa je, sifir. Tapi sifir ni awak kena hafal lah sifir 1 sampai sifir 9 tu. Okey. Okey, cuma sifir ni ada kaedah sifir bila sama juga kita belajar bab peratus itu. Apabila yang melibatkan 100 kan, 10, 100, 1000. Apa-apa nombor yang darab dengan 10 ke, darab 100 ke nombor 1000, kita cuma tambah balik. Macam ni darab 100 kan ada 2 sifar kan, tambah 2 sifar. Senang je. Okey. Kalau darab 1000, kita tambah lagi 1 sifar. Okey, ini yang nombor yang tidak melibatkan titik perpuluhan ya. Darab ya. Okey. Sampai contoh yang ke-5 tu, ni yang saya tunjuk ni. Bila ia darab dengan 1000, RM9 kali 1000. So kita berjawab terus ini 9,000. Sebab kita tambah ada 3 sifar tu. Kalau darab 10 1 sifar. Kalau 100 2 sifar. Kalau 1000 ada 3 sifar. So itu yang cikgu terangkan tadi, cikgu nak pesankan tadi. Okey, cuma di sinilah baru kita akan bincang lebih minggu depan. Itu bila nombor yang melibatkan ada sifir yang ada titik perpuluhan. Yang ada titik perpuluhan. Cuma petua dia, okey, dengar baik-baik. Dengar baik sebelum cikgu cakap siapa yang nak buat latihan. Kalau di darat atas sini ada 2, kebiasaannya untuk ringgit, untuk wang hanya 2 titik perpuluhan saja. Hanya 2 titik perpuluhan. Mana 1, 2 saja. Dia tak akan lebih tanpa 3 atau 4. So bila atas ni 2 titik perpuluhan, jawapan di bawah jangan lupa mesti ada 2 juga titik perpuluhan.
dia 1, 2. So awak darab macam biasa saja. Cuma yang ini dia beri contoh ni senang sebab darab 10. Kalau dia darab 10 ni kita cuma tambah, kita gerakkan titik perpuluhan saja. Tapi kalau ikutkan contoh dalam buku teks ni tak boleh tunjuk macam ni. Awak tak faham. Kan? Cikgu tak tunjuk hari ni, minggu depan cikgu tunjuk. Patutnya dia ada dua peringkat lah. Darab 1, darab sifar. Kita tambah baru dapat jawapan akhir 148250 sen. Okey, di sini yang kita akan bincangkan minggu depan. Cuma siapa yang faham boleh buat, dengar baik faham dan boleh buat, awak buat dulu latihan dalam buku teks muka surat 10. Cuba ini dalam buku latihan. Cikgu tak mau tunggu minggu depan mau bagi. Buat dulu seminggu ni siapa yang faham. Siapa yang tak faham tak apa, kita tunggu minggu depan. Okey? Cuba buat ni. Dan juga buku aktiviti awak salin muka surat 82 dan 83. Tandakan. Buku aktiviti muka surat 82 dan 83. Siapa yang boleh buat, buat dulu. Supaya minggu depan okey, dengar ni. Kejap. 82 dan 83. Okey, kenapa cikgu bagi awal? Kerana macam ni. Supaya kalau awak faham, awak boleh buat. Kalau awak tak boleh buat, maksudnya awak tahu mana yang awak tak faham. Itu yang penting minggu depan nak tanya. Kadang-kadang kita masuk kelas, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu nak tanya apa yang kita tak faham. Bila awak buat, baru awak nampak soalan mana yang awak tak faham. Okey? So minggu depan awak boleh tanya. Cikgu akan terang balik. Cuma siapa yang dah buat, sekurang-kurangnya dia lebih tahu apa yang dia tak faham berbanding orang yang tak buat apa-apa. Orang yang tak buat apa-apa ni seolah-olah dia terima lah. Dia macam daun keladi lah time hujan. Hujan nak timpa lah hujan, dia basah tidak apa dah ditakung ayak. Okey, itu saja untuk hari ini. So siapa yang boleh buat sampai buku aktiviti sampai muka surat 83. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum saya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cikgu Mazlan ada apa pesan hari ni? Tak ada. Cikgu Mazlan lah saya tanya. Cuma cikgu nak ulang, nak sedikit penambahan tentang perkataan beza tadi tu. Beza. Bila kamu jumpa anak murid semua jumpa perkataan beza. Beza 10 dengan 6. Jadi kamu kena ingat dia sebut perkataan beza 10 dengan 6, ambil 10 tolak 6. Sebab beza itu menggambarkan operasi tolak. Jelas ya? Semua murid bagi perhatian, cikgu nak terang perkataan beza. Ada satu soalan yang cikgu Rosfaiza buat tadi, semua murid salah. Salah di situ kerana kamu tak faham maksud beza tu. Beza menggambarkan operasi tolak. Okay? Ayat beza tu dalam matematik dia adalah operasi tolak. Jadi contohnya cikgu nak ambil senang, beza 6 dengan 2. Jadi 6 tolak 2 adalah 4. Jelas ya? Okey. Jelas semua? Itu saja cikgu nak tambah hari ni. Okey, beza. Cikgu Faizal. Contohnya yang dalam awak punya buku teks soalan cuba ini yang nombor 2 dan 3 tadi yang. Okey, Cikgu Fazli apa Cikgu Fazli? Okey, tak ada. Okey, tak ada apa. Okey, yang lain tak ada apa. Terima kasih. So hari ni cikgu tak rasa, bukan cikgu nak kejar masa, cuma soalan tu memang cikgu dapat detect akan berlaku permasalahan tentang ayat beza dan tambah dalam satu soalan. Terutama kita tak jumpa lagi yang soalan yang ada lebih kurang daripada mungkin lain kali bila kita buat latihan dia akan buat. Okey, saya tak buat lagi awak punya soalan untuk buat ujian. Saya nak habiskan tajuk wang dulu. Nanti cikgu akan bagi soalan untuk Google Form. Dia bukan ujian lah, awak tak ada ujian sebenarnya, cuma lebih kepada soalan mengikut topikal, supaya cikgu nak bagi ambil markah PBD awak. Okey, nanti cikgu akan buat. Jadi kita ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Salah silap cikgu mohon maaf. Siapa yang cikgu marah-marah tu biasalah kan, petang ni cikgu tak makan lagi, lapar ni. Okey.
Masak tadi kan tak pakai lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Salam. Terima kasih. Bye bye. Bye. Bye 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 bye.